ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, Alhamdulillah, pertama selamanya kita syukur pada Allah, kerana Allah Ta'ala yang jadi asbab berhimpunan kita ni. Dan taufik ni benda mahal. Walaupun nampak macam kita anjurkan susah payah, hakikatnya ikhtiar dan usaha penganjuran tu jalan-jalan kutip pahala. Tapi yang pilih, yang sempurnakan siapa dia? Allah. Jadi saya minta maaf suara dia rock kapak sikit. Non-stop. Alhamdulillah, pagi semalam program habis dekat KL pukul 12.30. Shoot naik, nak guna tapah yang tak apa confident, lampu terbakar. Guna simbang pulai. Rupanya jauh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh betul. Ya Allah. Alhamdulillah sampai kat pukul 5. Sempat baring sejam. Tu yang suara saya tak keluar. Suara tidur lagi ni. Orang dah bangun, suara dah tidur lagi. Itu yang dia jadi bunyi macam ni. Alhamdulillah, apa pun tak ada benda yang lebih besar melainkan duduk mengingati kehidupan akhirat, kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk dia mengejar syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ni apa? Apa dia syafaat? Soalan cepu cemas. Senang kalau orang selalu kata syafaat ni pertolongan. Tak, macam mana rupa dia? Macam mana keadaan, bentuk dia? Contoh, saya bagi contoh supaya senang saya sendiri kita faham benda ni. Kalaulah nak masuk dalam program ni, kena bayar. Barisan depan ni, siapa nak duduk seat depan ni RM500. Contoh, kena cas. Seat nombor 2, seat nombor 3, RM300. Seat nombor 4, RM100. Jadi program bermula pukul 9. Jadi pukul 9 ya, tepat pukul 9 AJK program diminta untuk tutup pintu. Jadi hanya yang bayar akan duduk di tempat masing-masing. Dan pintu ditutup, program mula. Tengah-tengah program tiba-tiba ada seorang pakcik duduk kat pintu kaca, duduk macam ni. Duduk jenguk. Saya beritahu kat AJK tu, cuba tengok pakcik tu buat apa. Lepas tu AJK seorang tengok kata, Ustaz, pakcik ni nak masuk tapi tak nak bayar. Kita suruh dia bayar, kita tak ada duit tapi nak masuk. Jadi ustaz tu kata, dah, bagi masuk lah. Duduk depan sekali. Tu syafaat. Syafaat membatalkan undang-undang. Kalau ikut undang-undang dia boleh masuk, tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Kalau nak masuk pun kena bayar. Tapi disebabkan dia dapat syafaat lahir daripada penceramah, maka dia boleh masuk. Dah lah masuk, tak bayar. Dah lah tak bayar, duduk depan sekali pula. Ini syafaat di akhirat nanti, yaumaz ziham, di padang mahsyar yang sesak nanti, dalam keadaan macam-macam keadaan manusia,
Macam-macam dosa yang kita bawa balik nanti, yang kita pun tak tahu. Saya, tuan-tuan, perempuan, kita semua tak tahu. Kita duk minta ampun dengan Allah pun kadang-kadang main-main. Saya minta maaf, kita minta ampun. Kita buat dosa, kita kan tak tahu benda tu dosa. Kita tahu, kita kata tak apalah, Allah kan maha pengampun. Ramai orang yang dengan selamba tanpa sikit pun perasaan malu buat dosa dan mengatakan tak apalah, kan Allah ada, Allah pengampun. Memang Allah maha pengampun, tapi takkan tak malu sangat. Di dunia ni mungkin Allah sembunyikan. Saya sendiri, kita risau ke akhirat nanti. Perhimpunan yang paling besar, yang tak ada orang pernah berhimpun dan berada dalam perhimpunan sebesar tu. Ketika tu manusia yang bermula daripada Nabi Adam sampai bayi yang terakhir sebelum kiamat nanti akan dihimpunkan serentak di padang yang sama, di majlis yang sama. Akan dipanggil seorang-seorang. Dalam kitab Az-Zuhud, dalam kitab Az-Zuhud, minta maaf, kitab At-Tawwabin yang disusun oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahumullah, menyebut tentang satu orang tabi'in. Kalau biasa dengar nama dia Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni satu orang tabi'in yang hidup lepas Nabi wafat. Malik bin Dinar ni satu orang yang Islam tetapi tak pernah pedulikan ajaran Islam. Dia tak salat, dia tak puasa, dia tak buat apa pun. Bahkan dia ni ahli maksiat. Tak ada hari yang berlalu dalam hidup Malik bin Dinar melainkan dia ni kaki arak. Dia kuat minum arak. Minum arak tu ada sebahagian orang lagi penting pada air. Dia dah kenal sekali. Maka kalau tak ada, dia jadi menggeletar, dia jadi ketagih, dia jadi macam tak boleh, hidup dia tak boleh. Itulah Malik bin Dinar. Hari itu dalam keadaan maksiat, tengah mabuk, dia nampak ada budak kecil, perempuan, umur 4 tahun lebih kurang, 3 tahun, 4 tahun. Dalam hati dia terdetik ni, ish, kalau aku ada anak perempuan macam ni, kan indah hidup ni. Dalam keadaan berdosa, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan kemurkaan Allah, dalam keadaan tu dia terdetikkan satu hajat, Allah Ta'ala makbul. Tuan kita kadang tengah buat dosa, banyak dosa lah kita buat, tak minta ampun pun. Banyak benda kita minta, Allah bagi. Aznaba abdun zamba thumma qala rabbi ghfirli. Ada hamba buat dosa, lepas tu dia kata, ya Allah ampunkan aku. Allah pandang pada hamba ni, Allah kata, alima abdi anna lahu rabbi ghafir dhunub. Tu hamba-ku tu tahu yang dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia, sebab tu dia minta. Allah kata, aku ampun dosa dia. Tak apa lama dia buat balik dosa tadi. Lah tadi bukan minta ampun ke? Hang bukan kata semalam tobat ke? Tak mau cakap pasal orang ni lah. Ada orang yang memang sehari 3-4 bakul dosa mengumpat. Sebakul, 2 bakul, 3 bakul tak cukup. Tambah lagi 2-3 bakul sebelum balik. Ui, mengumpat ni seronok. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Kita pun lupa kita tengah buat apa. Dan Nabi SAW sebelum wafat, ketika tu isteri Nabi berada di keliling Nabi 9 orang. Keliling Nabi. Ketika tu baru 8 orang. Yang terakhir datang nama dia Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia main lambat sikit. Isteri Nabi yang dinikahi, yang second last, dinikahi pada tahun ke-7 Hijrah lepas peperangan Khaybar. Dia datang duduk kat kepala Nabi, kata, ya Rasulullah, betapa aku mencintaimu wahai Rasulullah. Ketahuilah, seandainya diizinkan Allah, ingin aku minta kepada Allah agar dipindahkan segala beban kesakitan yang sedang kau tanggung saat dan ketika ni wahai Rasulullah kepada aku, supaya aku tanggung semua. Masya Allah. Siapa dia? Sayyidatuna Safiyah. Dia cakap depan siapa? 8 orang isteri Nabi yang lain. Bayangkan macam mana cemburu. Sayyidatuna Aisyah tengok pada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah buat macam ni. Dalam riwayat sebut, Sayyidatuna Aisyah tak sebut apa pun, tak cakap apa pun. Dia cuma buat macam ni. Dia tengok muka Sayyidatuna Hafsah, dia buat macam ni. Nabi kata, wahai Aisyah, berkumur lah. Pergi berkumur. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa?
Aku melihat kamu baru lepas makan daging saudara. Tuan-tuan, mengumpat ni makan daging saudara sendiri. Jadi meninggalkan perkara umpatan tu Nabi SAW ajar. Jangan cakap pasal apa-apa dan siapa-siapa. Kadang-kadang orang tak sedar, zaman sekarang ni mengumpat tanpa disedari. Sebab apa? Sebab kita komen Facebook, nampak macam tak mengumpat, macam biasa. Bercakap tentang satu orang di belakang dia. Kalau dia tahu apa yang kita cakap tu, pasti dia marah. Walaupun betul, hak ni mengumpat. Saya bersilau boleh? Rasa nak bersilau pula. Minta maaf orang kampung macam ni. Jadi Nabi SAW ajar, bukan kata dengan cakap, dengan isyarat dia. Tu mengumpat, apatah lagi dengan benda-benda lain. Tuan-tuan, Allah beritahulah di kursi tadi, lepas dia minta ampun, dia buat balik dosa tadi. Dia teringat, astagfirullah, aku buat apa ni? Ya Allah, tolonglah ampunkan aku. Dia taubat sungguh-sungguh, nangis sungguh-sungguh. Allah kata, alima abdi anna lahu rabbi yaghfir dhunub wa yaruh bidzunub. Tu dia tahu yang Allah boleh ampunkan dosa dia. Tu dia minta ampun. Allah kata, aku ampunkan lagi. Disebut dalam hadis kursi ni, tak apa lama lepas tu buat balik dosa dia. Diceritakan hamba ni buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, ulang kali buat dosa, taubat. Bukan taubat main-main, taubat sungguh-sungguh. Akhirnya Allah kata, ya abdi if'al ma syi'ta ghafartu lak. Wahai hamba aku, kau buatlah, dan teruslah minta ampun, aku ampunkan kamu, aku ampunkan kamu. Ini sifat Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, kau buatlah dosa sampai dosa tu cecah sampai ke langit, kau minta ampun pada aku, kata Allah, akan ku ampunkan kau, sikit pun aku tak peduli. Ini sifat Allah. Tapi sifat kita macam mana? Sifat kita macam mana? Apakah sifat kita dengan buat dosa ulang-ulang kali itu, dengan mengatakan Allah Ta'ala Maha Pengampun? Ini sifat seorang hamba. Tak, hamba dia akan buat apa yang diperintah Tuhan dia. Tuan-tuan, Malik bin Dinar dalam keadaan sibuk dengan dosa, tiba-tiba nampak budak tadi. Dia terdetik ni, kalau aku ada anak macam tu kan bahagia. Allah mudahkan urusannya. Kalau dia nak berzina, hari-hari dia berzina. Tapi kerana dia niat je nak anak tadi, maka Allah Ta'ala mudahkan, dia berkahwin. Selesai berkahwin, dapat anak perempuan Allah bagi. Dan dinamakan anak tu Fatimah. Anak tu membesar. Dan Malik bin Dinar mula sedar bahawa sekarang ni Allah Ta'ala sedang melihat dia, memakbulkan dia. Tak sepatutnya dia bermaksiat kepada Allah. Dia telah tinggalkan sikit maksiat, sehinggalah satu je dia tak boleh tinggal. Apa dia? Arak. Arak tak boleh tinggal. Hak lain tinggal. Hari tu, masa tu dia duduk dengan anak dia Fatimah, umur 4 tahun masa tu. Macam biasa, dia ambil air, dia ambil arak, tuang dalam cawan. Lepas tu dia ambil cawan tadi nak minum. Fatimah datang duduk atas riba. Di saat dia dekatkan mulut tu dekat dengan dia, maka Fatimah telah tolak tangan dia. Malik bin Dinar kata, astaghfirullah, wallahi mulai hak ini aku tinggalkan semua arak. Kerana Fatimah tu tolak tangan dia. Dia kata, wallahi hak ini aku tinggalkan semua arak, dan dia tinggalkan arak tadi. Itulah saat dan ketika Malik bin Dinar mula mentaati Allah 100%. Tak ada satu pun ketaatan perintah Allah, melainkan semua disempurnakan oleh Malik bin Dinar. Takdir Allah, Fatimah sakit. Makin sakit. Dia buat jumpa doktor, apa ubat dia cuba, akhirnya takdir Allah, Fatimah meninggal. Kadang-kadang kan kita rasa, aku ni kalau makin dekat dengan Allah, insya-Allah kot semua selesai kot. Dah tak ada masalah lagi dalam hidup ni kot. Dah makin dekat dengan Allah, makin banyak ujian yang Allah bagi. Habis tu ustaz, tak payah dekat kalau macam tu. Elok. Bukan makna macam tu. Ada orang yang Allah tak bagi masalah banyak pun kat dia, tapi stres dia banyak.
Depres dia banyak, tension dia banyak. Ada orang yang Allah bagi macam-macam ujian kat dia. Bahagia betul dia. Lapang hati dia. Hak ni yang lagi utama. Bukan utama, keutamaan bukan keluar pada masalah. Keutamaan ialah kebahagiaan dalam hati ketika Allah uji dengan masalah. Masalah datang, bahagia. Masalah hilang, bahagia. Masalah tu sikit pun tak kesan pada hati dia. Ini yang kita nak. Dan sifat ni dapat bila? Bila kita dekat dengan Allah dan kita memahami bahawa tak ada perkara melainkan semua daripada Allah. Qul, katakan, la yusibana, sekali-kali tidak akan ditimpakan ke atas kami illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tulis dan tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dan ketika dia uji kami, dia jaga kami. Dia sedang melihat kami, nilai kami, nak angkat darjat kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakalnya. Serah ke Allah, serah ke Allah, serah ke Allah. Malik bin Dinar, dia berubah sebab apa tadi? Anak tu. Dan benda ni bila kita buat kerana sesuatu selain daripada Allah, maknanya kita belum capai kadar keikhlasan yang sempurna pada Allah. Allah Ta'ala bila sayang satu orang, Allah nak buang segala benda, melainkan hanya yang tinggal dalam hati dia Allah. Bila dia meninggal, Fatimah tu meninggal, maka apa jadi kat Malik bin Dinar? Kerana selama ni dia berubah sebab Fatimah, makin stres dia. Akhirnya dia mangkah, dia kata, ya Allah, aku berubah selama ni, aku meninggalkan kemaksiatan selama ni, yang menjadikan kekuatan aku selama ni ialah Fatimah. Wahai Allah, hari ni kau ambil dia daripada aku. Apa lagi makna ketaatan tu? Apa lagi makna untuk aku meninggalkan kemaksiatan tu? Akhirnya dia telah mula minum arak dia. Bahkan dia minum arak lagi teruk pada hari-hari sebelum tu. Dia minum, mabuk, pingsan dia. Tuan-tuan dan sekalian, bila Allah uji kita, apa yang paling penting dalam ujian? Taat. Saya tak ingat saya pernah cerita ke tak, surah Ali Imran ayat nombor 42. Kisah keluarga Imran. Tuan-tuan ibu-ibu buka Quran. Quran ada berapa surah? Soalan cepu cemas seterusnya. Siapa boleh jawab, insya-Allah TSC bagi hadiah. TSC pula bagi hadiah. Saya tak bawa. Apakah, berapa banyakkah surah dalam Quran? Total surah Al-Quran berapa? 114. Okay, siapa boleh sebut satu-satu sampai habis? Saya bagi tips dia. Lepas ni buka Google, minta maaf, buka YouTube, type surah-surah dalam Quran versi anak-anak, maka akan keluar lagu intim. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Baru senang sikit hafal. Lepas ni, kalaulah tiba-tiba takdir Allah, zaman kita hidup, Al-Quran diangkat, tak ada lagi Quran diangkat, agak-agak lah. Kalau orang tanya kita surah-surah Al-Quran macam mana, tiba-tiba ada orang main kata, ni surah ni dalam Quran ni, padahal surah tu tak ada. Kita tak ada detect sebab kita tak tahu nama surah Quran apa. Allah. Sebab tu insya-Allah kita cuba hafal nama-nama surah dalam Quran. Anak-anak saya yang kecil-kecil pun suruh hafal. Hak yang 4 tahun pun hafal lah. Kita saja buka lah kita, pergi dengar. Tengok-tengok dia duduk seorang-seorang sambil main Lego, dia boleh duduk seorang-seorang dengan pelak dia lah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah. Kita dengar pun, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita nak hafal, Allah Ta'ala akan buka jalan supaya benda tu masuk hati kita. Jadi surah Ali Imran, surah yang ke Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran. Surah yang ketiga. Surah yang ketiga berkenaan dengan, bukan ramai orang sebut Al-Imran. Dia bukan Al-Imran, dia Ali Imran. Apa makna Ali? Keluarga. Keluarga Imran, cerita tentang keluarga Imran. Imran, siapa dia? Apakah dia Nabi? Ikhtilaf di kalangan ulama, siapa dia Imran sebenarnya? Allah begitu redha dengan keluarga dia. Sebelum Allah cerita yang lain-lain yang tinggi dalam keluarga Imran, Allah cerita dulu tentang Imran. Dia ada isteri, yang nama isteri itu tak disebut dalam Quran, tetapi nama isteri disebut dalam tafsir. Apa nama isteri dia? Kalau siapa tahu? Ingat tak? Hannah. Isteri nama Hannah. Hannah mengandung. Hannah nazar, agar lahir anak ni nanti, dia akan letakkan anak ni di masjid. Anak ni akan khidmat di masjid, duduk di masjid, jadi orang yang bertanggungjawab atas masjid. Jadi kalau anak tu orang masjid, maknanya anak tu diharap laki ke perempuan? Laki. Dia nazar untuk letak anak dia di masjid. Jadi anak ni dia harap dengan penuh pengharapan laki. Lahir-lahir laki ke perempuan? Perempuan. Siapa dia? Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Apakah Hannah jam, stres, meninggalkan nazar? Tak. Nazar tetap disempurnakan. Tak ada satu perkataan pun melainkan keredaan nazar Hannah kepada Allah. Redha dia. Hak lain nak perempuan, nazar tetap nazar. Apa yang dia tetap buat? Dia bina mihrab dekat dalam masjid. Tuan-tuan ibu-ibu semua, Masjidil Aqsa. Dalam tu ada mihrab yang dulunya didiami oleh Sayyidatuna Maryam. Allah simpan sampai kiamat. Sampai hak ni, kalau pergi Masjid Aqsa, mihrab tu tak ada lagi. Mihrab yang didiami oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Apakah Hannah ada cakap benda tak elok pada Allah? Benda yang berlaku tak macam yang dia plan, tak macam dia rancang. Kita hamba, kita boleh plan apa yang kita nak plan, tapi ingat, la yakunu illa ma urid, kata Allah, tidaklah akan terjadi melainkan dengan apa yang aku inginkan, kata Allah. Yang Allah nak jadi, hak tu jadi. Kita minta maaf, selalu tengok drama cerita Hindustan. Mere Bhagwan ye kya hua, ye mere zindagi kharab ho gaya. ये क्यों है? आप जानता है मैं क्या चाहिए, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भगवान? Gaduh dengan Tuhan. Saya malas nak translate. Tapi anggap kalau tengah marah Tuhan. Jadi ni cerita Hindustan. Ada je benda tak berhati. Tak berhati dengan kawan, tak apa lagi, tak berhati dengan Allah. Allahu Akbar. Dia ingat Allah kawan dia. Allah ni Tuhan kita. Apa yang Allah bagi mutlak, tak ada benda melainkan kita kena taat semua tanpa ingkar. Tak redha dengan Allah. Siapa kita yang tak redha dengan Allah ni? Allah bagi redha. Hannah redha. Anak tu perempuan. Alhamdulillah. Bahkan surah Al-Imran ayat 42, malaikat Jibril datang ziarah Hannah. Minta maaf, datang ziarah Maryam. Dekat mana? Mihrab. Jibril datang ziarah. Ketaatan Maryam tanpa belah bahagi, tanpa ada ingkar. Apa dosa Maryam buat? Tak pernah sekalipun. Tiba-tiba Jibril datang. Jibril kata, ya wa idh qalatil malaikah ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Jibril kata, wahai Maryam, Allah nak pilih kamu, nak bersihkan kamu, nak pilih kamu, dibersihkan, diangkat tinggi daripada seluruh wanita sekalian alam. Apa makna Jibril ni? Allah nak angkat Maryam. Kita dapat surat naik pangkat tiba-tiba. Seronok tak seronok? Oh, Masya Allah. 15 tahun kerja. Struggle gila-gila. Dapat surat naik pangkat. Buka branch baru. Kita manager. I got my own office now. Under me, I got my own people now. You wanna know what? Now I've become one of the boss in my company. I feel so proud about what I've achieved. Oh, dia punya
Dia lupa bila naik pangkat maknanya naik apa? Memang naik gaji. Tapi naik apa? Tanggungjawab. Senang susah? Akan jadi lagi susah. Takkan sama dah macam pos dia dulu. Sekarang ni Allah dah hantar Jibril beritahu kat Sayyidatina Maryam, wahai Maryam, Allah nak angkat kamu ni. Dan Allah nak bersihkan kamu. Dan Allah nak angkat kamu daripada seluruh wanita sekalian alam. Tak ada wanita lebih tinggi lebih pada Maryam alaihissalam. Dan proses tu akan berlaku. Masa proses tu jadi, masa ujian tu datang, apa kata Jibril? Jibril pesan, ini jalan dia. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ketika proses itu datang, yang pertama sekali, wahai Maryam, taatlah sepenuhnya pada Tuhan kamu. Itu kunci dia. Mai ujian, taat Allah, itu cara dia. Lepas tu Allah sambung, wasjudi, masa tu sujudlah. Warka'i, masa tu raka'lah. Ma'ar raki'in, bersama orang raka'. Apa makna perintah ni? Salat. Tuan-tuan, mai datang ujian, yang pertama taat, yang kedua salat. Nabi orang yang paling kerap dikenakan ujian, yang paling banyak ujian Nabi. Maka Allah sebut apa? Allah sambung ayat Quran. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wahai Muhammad, ketika peristiwa ni jadi, kamu tak ada masa tu. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. Masa tu mereka undi, siapa nak jaga Maryam, cabut pen. Masa undian itu berlaku, kamu pun tak ada, wahai Muhammad. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Dan mereka bergaduh, berkelahi untuk berebut tempat jaga Maryam. Masa itu pun kamu tak ada. Allah sedang cerita apa ni? Allah cerita kat Nabi Muhammad berkenaan peristiwa yang berlaku dulu tentang Maryam, yang Nabi Muhammad tak ada masa tu. Dan Maryam melalui jalan sukar untuk ditangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Apa dia ujian tu? Baru Jibril beritahu. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, Allah sampaikan khabar gembira ni, yang kamu akan mengandung. Allahu Akbar. Kita ayah-ayah kalau isteri mengandung, seronok tak seronok? Seronok. Ibu-ibu lah kalau mengandung, seronok tak seronok? Seronok. Sakit-sakit, seronok-seronok. Sebab apa? Anak akan lahir. Itu kalau menikah. Kalau tak menikah mengandung, seronok tak seronok? Siapa kata seronok, memang sakit. Dia tak nikah lagi, tiba-tiba mengandung. Oh, Alhamdulillah, I got my first baby. InsyaAllah, I'm gonna be mom, man. I'm gonna be mother. Oh, kata, ham nikah lagi? No chance, insyaAllah, I'm gonna be married soon. Huh? You haven't married yet? But you are pregnant? Who is the father of the boy? I don't know. They're gonna make DNA test. InsyaAllah, maybe about 10 to 20 people mampus. Saya minta maaf, kita kalau tak menikah, tiba-tiba dapat tahu mengandung, ini khabar gembira ke musibah? Musibah. Bayangkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam tak pernah sentuh lagi, tak pernah bergaul dengan lagi, disucikan dan dijaga oleh Allah daripada kemaksiatan. Tiba-tiba Allah kata, cara Allah sampaikan, cara Jibril sampaikan. Jibril kata apa? Jibril sebut perkataan Ya Maryam inna Allah yubashshiruk.
Sesungguhnya Allah